Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang dibacakan oleh Davin Nathaniel Wijaya. 我们讲听都是有我们的弟兄帮忙阅读经文。使徒行传9章1到9节，扫罗仍然向主的门徒口吐威吓、凶杀的话，去见大祭司，求文书给大马士革的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。扫罗行路，将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。起来，进城去，你所当做的事，必有人告诉你。”同行的人站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马士革。3日不能看见，也不吃，也不喝。 Saudara, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca adalah suatu kisah pertobatan yang sangat dramatik. 所以我们刚刚阅读的这一段经文的话，是一个剧烈变化的一个悔改。 Kisah pertobatan Saulus ini mungkin sudah banyak dari kita semua sudah pernah mendengarnya. 我们大多数的人都已经听过了。 Kita sendiri masing-masing juga punya kisah pertobatannya sendiri secara pribadi. 所以我们每个人也是拥有我们悔改的故事。 Kalau saya bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seperti apakah kisah pertobatan Anda? 如果我请问的话，你们的这个悔改的故事是怎么样呢？ Kalau saya sendiri, Saudara-saudara, seringkali iri melihat kisah pertobatan yang begitu dramatik. 我自己的话，我经常羡慕看到这个剧烈变化的一个悔改。 Misalnya kita mendengar seseorang yang sangat jauh dari Tuhan, tapi tiba-tiba Tuhan memanggil dia dengan cara memberikan sakit penyakit yang sangat besar sekali. 比方说，突然间有一个人，他们是已经远离上帝很远了， Lalu 突然间上帝给他一个病痛， Lalu 让他 karena 悔改， sakit yang berat itu, maka dia akhirnya bertobat. 就是这个极重的一个病的话，让他悔改。 Atau kita pernah mendengar mungkin seorang bertobat setelah di suatu malam dia bermimpi bertemu dengan Yesus yang memeluk dia dengan erat. 或者有些都是突然间在半夜看到一个异梦的话，后来就是主耶稣拥抱他。 Terus terang saya nggak pernah mengalami pertobatan yang seperti itu. 其实我都没有进入过这种剧烈变化的一个悔改。 Kisah pertobatan saya biasa-biasa saja. 我的这个悔改的故事是平凡的。 Saya mendengar seorang pengkhotbah besar berkhotbah dan saya merasa tersentuh dan kemudian saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. 我就是听到一个伟大的讲道，就是我决心要跟随主。 Saudara, setiap pertobatan sebenarnya adalah kisah yang unik dari setiap orang. 就是每次悔改都是很独特的。 Kisah pertobatan adalah peristiwa unik dan mengagumkan juga. 这个是很独特而且很奇妙的。 Mengagumkan karena pertobatan itu sesungguhnya hanyalah pekerjaan Roh Kudus. 其实这个悔改是因为圣灵的动工， Hanya Roh Kudus yang dapat mengubah hati seseorang. 只有圣灵可以改变一个人的心。 Roh Kuduslah yang lebih dulu mengubah hati kita sehingga kita bisa berespon kepada anugerah Tuhan. 所以圣灵首先改变我们的心，让我们可以回应上帝的呼召。 Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa orang yang dengar khotbah terus-menerus tapi tidak tergerak hatinya. 有些人一次一次连续听到正道的，但是没有受感动。 Karena sesungguhnya yang bisa mengubah hati orang dan menggerakkan hati orang untuk terima Kristus itu hanyalah Roh Kudus. 其实可以感动一个人信主接受主的话，只有圣灵。
Jadi bagaimanapun cerita pertobatan kita, setiap pertobatan itu adalah suatu peristiwa yang radikal. 所以无论我们的悔改的故事是如何，那是一个剧烈变化的故事。 Karena di dalam perubahan yang dilakukan oleh Kristus itu, perubahan itu selalu bersifat radikal. 因为基督所做的这个悔改的话，都是剧烈的一个变化。 Itu disebut perubahan radikal karena hanya Roh Kudus yang mampu mengerjakannya. Kita nggak bisa mengerjakannya sendiri. 因为这个剧烈的变化只有圣灵可以做，我们自己不能做。 Sekarang Bapak Ibu kita melihat seorang bernama Saulus. 所以我们现在看这个扫罗， Dia punya rencana yang sangat besar sekali. 他有一个很大的计划， Dia ingin menumpas orang-orang yang percaya kepada Kristus. 他就是要逼迫要灭到这个信主的人。 Dia yakin sekali orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus ini adalah orang-orang yang sesat. 所以他很有把握这个信主的人就是迷惑的人。 Dia ingin memperluas pengejarannya terhadap orang-orang Kristen ini sampai keluar kota Yerusalem. 他就是甚至可以跑出耶路撒冷之外的话，为了去寻找这些信主的人。 Sehingga dia berencana pergi 150 mil ke kota Damsyik. 所以他有计划，就是跑这个150英里的路，就是在大马士那边去找。 Untuk melakukan itu, dia minta surat kuasa dari imam besar. 所以他为了做这些的话，他要求大祭司要求给他文书。 Dengan surat kuasa itu, maka dia bisa menangkap orang-orang Kristen dimanapun dia temui. 所以他用了这个文书的话，他有权利的可以随意抓到处的这个基督徒。 Rencananya orang itu akan ditangkap, kemudian diseret, dibawa ke Yerusalem untuk diadili. 所以他们想拉这个人抓这个人的话，他拉到这个耶路撒冷受审判。 Saudara bayangkan Saulus ini. 所以我们可以想象这个扫罗， Hatinya berkobar-kobar. 他有一个火热的心， Di tangannya ada surat kuasa. 在他的手有一个掌权，就是文书。 Artinya dia punya kemampuan, dia punya power, dia punya kuasa untuk menumpas orang-orang Kristen. 所以他有权利，他有很大的一个权威，要去灭绝这个基督徒。 Dengan mandat dari hakim, dengan mandat dari imam besar, maka tidak ada yang lebih tinggi daripada surat kuasa itu. 所以这个文书是很高的，因为什么？是大祭司的一个命定。 Tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan dia menuju Damsyik. 所以没有一个人可以停止他往这个大马士的一个脚步。 Begitu hebatnya keinginan Saulus untuk menganiaya orang-orang Kristen. 所以他想逼迫这个基督徒这么大的、这么强烈的一个内心。 Tapi ternyata ada kuasa yang lebih besar daripada kuasanya imam besar. 但是事实上有超过这个大祭司的更大的一个权威。 Kuasa ini sanggup menghentikan Saulus. 这个权力的话，有能力停止扫罗 Karena 的脚步， kuasa ini lebih besar daripada kuasanya imam 因为 besar. 这个权力的话，比这个大祭司的权力更大。 Dan saudara kita tahu dalam kisah ini Allah menghentikan perjalanan Saulus. 所以我们知道这个故事的话，上帝停止这个扫罗的脚步， Dalam perjalanan menuju Damsyik dia bertemu dengan cahaya yang begitu terang. 所以他往这个大马士的一个路上的话，他遇到非常光荣的一个光。 Cahaya itu lebih terang daripada sinar matahari yang terik di siang hari itu. 所以这个光的话，比这个比这个中午的光还要更强烈。 Begitu hebatnya cahaya itu, saudara-saudara, sampai Saulus terjatuh rebah di tanah. 所以这个光是很强烈的，甚至他铺在地上。 Dan dari cahaya yang besar itu, cahaya yang hebat itu, terdengarlah suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? 所以从这个光的话，有声音出来：“扫罗，扫罗，你为何逼迫我？” Saudara, mari kita perhatikan kalimat ini. 所以我们要注意到这一句话。 Ada suatu pola memanggil dengan dua nama, saudara. 有一个样子的话，呼召的声音。 Jadi Tuhan memanggil dengan Saulus, Saulus, bukan Saulus. 所以这个样子就是他呼召扫罗是扫罗，扫罗。 Ini pola yang unik, saudara. 这个很独特的一个样子。 Dan kita menemukan
menemukan bukan hanya pada bagian yang kita baca tadi. 所以我们发现，不单单在我们所阅读的经文， Ternyata ada beberapa bagian di Alkitab yang memperlihatkan satu momen khusus di mana seseorang dipanggil dengan 2 kali nama. 所以我们看到在圣经有特别的时刻，就是上帝呼召这个人用这个叫他的名字2次。 Kita tahu di kitab Kejadian ketika Abraham hampir saja mengorbankan Ishak, kemudian Allah memanggil dia Abraham, Abraham. 所以我们看到创世纪22章11节那边，当上帝呼召这个亚伯拉罕，就是他差一点牺牲他的孩子以撒。 Panggilan 2 kali kepada Abraham ini menunjukkan intervensi Allah untuk menghentikan tindakan Abraham itu. 所以上帝2次叫这个亚伯拉罕的话，为了让他停止他所做的。 Kita tahu juga kisah waktu Musa bertemu dengan Allah. 我们也知道，当摩西遇到上帝的时候， Allah memanggil Musa untuk menyampaikan satu tugas supaya Musa menyelamatkan orang Israel. 所以上帝呼召这个摩西是为了拯救这个他的百姓。 Di situ Allah memanggil Musa, Musa. 在那边，上帝就是叫了摩西，摩西， Dia panggil 2 kali, saudara. 他2次叫他。 Kita melihat dalam kisah Samuel yang masih kecil itu, 所以我们看这个在撒母耳记上，他还小的时候， Allah juga memanggil Samuel, Samuel. 他当时也是，上帝也是叫这个撒母耳，撒母耳。 Ini terjadi ketika Allah memanggil Samuel supaya Samuel siap untuk mendengarkan panggilan Tuhan. 这个当时是上帝呼叫这个撒母耳，让撒母耳准备好，听到上帝的呼 Atau 召， dalam kisah Daud, 就是在大卫的。 Daud mendengarkan berita yang menyedihkan tentang Absalom, anaknya yang meninggal. 他就是听到这个可悲的消息，有关这个亚撒龙。 Walau Absalom ini adalah anak yang durhaka yang telah mengkhianati dia, tapi Daud berduka sekali. 这个虽然这个亚撒龙是不孝顺的孩子，但是他为他的孩子悲痛。 Dan dengan sedih hati, Daud mengatakan, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. 所以他很伤心的说：“我的孩子啊，亚撒龙，我的孩子亚撒龙。” Kita juga melihat di dalam perjanjian baru model yang sama, saudara. 所以我们看这个在新约，也是同样的。 Tuhan Yesus pernah menegur Marta. 所以主耶稣曾经警告这个马特拉， Yesus menegur, mengingatkan Marta supaya dia fokus kepada atau punya prioritas dalam hidupnya. 所以让他专注，或是在他的生命有一个优先。 Tuhan Yesus mengatakan, Marta, Marta. 他说：“马特拉，马特拉。” Bahkan ketika Yesus melihat kota Yerusalem, dia juga mengatakan, Yerusalem, Yerusalem. 所以当主耶稣看到耶路撒冷，他也说：“耶路撒冷，耶路撒冷。” Yesus menyampaikan dukanya mengingat bagaimana nabi-nabi dilempari dan mati di tengah-tengah Yerusalem. 所以主耶稣在诉说他对这个耶路撒冷的一个悲痛，那种限制的话，被他们杀死了。 Bahkan ketika Yesus disalibkan dalam keadaan penderitaannya yang hebat, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. 就是当主耶稣被钉在十字架、被挂在十字架的主耶稣就在呼叫以利以利，你为何离弃我？ Dia berteriak 2 kali, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 他就是喊叫了2次，都是以利以利，你为何离弃我？ Jadi pola memanggil 2 kali itu adalah pola yang unik dan khusus. 所以这个2次呼叫一个人，这个很特别的一个呼叫。 Memang itu dipakai di dalam beberapa konteks yang berbeda. 所以这个在不同的情况之下， Itu dipakai untuk mengingatkan, 这个是为了提醒， dipakai untuk menegur, 为了警告， dipakai untuk menyampaikan pesan yang penting, 就是要传达很重要的讯息， dipakai untuk menyampaikan kerinduan yang mendalam. 而且有一个表达很深的一个切慕。 Tapi yang jelas panggilan ganda ini adalah bentuk sapaan yang intim sekali. 所以这个2次呼叫的话，是一个很亲密的、很亲切的一个呼召。 Ini adalah sapaan yang sangat pribadi. 这个是非常非常私人化的一个呼召。 Dan sekarang Saulus mendengar namanya dipanggil secara pribadi. Saulus, Saulus. 所以现在保罗听到他的名字被叫2次，扫罗，扫罗。 Dan Saulus kaget sekali, saudara. 所以扫了他吓一跳。 Suara itu memanggil dengan nama dia dalam bahasa Ibrani.
所以这个名字用希伯来文话呼召叫他， Dan dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? 他就说你是谁？ Dan lalu Yesus mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. 他就说我就是耶稣，被你逼迫的。 Saudara bayangkan apa yang dirasakan oleh Saulus. 所以当时扫罗的感受怎么样呢？ Begitu bersemangatnya dia ingin membunuh orang-orang yang mengasosiasikan dirinya kepada Yesus. 所以他很有火热的想追杀这些信主的人， Dia yakin sekali Yesus itu adalah orang yang sesat, saudara. 所以他很有把握这个主耶稣是迷惑的人。 Tapi ternyata Yesus memanggil dia dengan sapaan yang sangat intim. 但是主耶稣用很亲切的、很亲密的一个呼召， Yesus sedang menyatakan cinta kasihnya kepada Saulus. 耶稣想对扫罗诉说他的爱。 Ternyata Yesus yang dia tahu mati di kayu salib itu masih hidup. 所以他所知道的已经在十字架上死了的耶稣，他还活着， Dia ada dan dia melihat di dalam suara itu Yesus itu sendiri. 他还在，而且他听到那是主耶稣的声音。 Saudara, di dalam pasal 26 ayat 14 ada satu keterangan yang tidak diucapkan di pasal 9 ini. 所以在这个使徒行传26章14节的话，有一句话的话没有写在这边。 Di pasal 24, Saulus menceritakan kembali bagaimana perjumpaan dia dengan Yesus kepada Raja Agrippa. 所以在24章的话，扫罗在对一个王阿基巴王的在诉说他悔改的故事。 Di dalam pasal 26 ayat 14 itu ada pernyataan dikatakan oleh Saulus begini, Saulus, Saulus mengapa engkau mengenai aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. 所以在这个26章14节这边有是说扫罗，扫罗，你为何逼迫我？他就说了他的悔改的故事。你用脚踢刺上帝的话是难的。 Saudara, saya menggunakan TB1 yang ada kata galah rangsang itu. 所以我是用那个印尼文版本第一个版本。 Kalau di Mandarin ada nggak kata galah Ada, rangsang? tetap TB1 ada. Ada galah rangsang. Karena di TB2 tidak ada kata galah rangsang. 因为这是印尼文版本圣经的话第二个版本就没有了。 TB2 sudah menerjemahkan maksudnya, sukar bagimu menentang dia yang berkuasa atasmu. 所以他说我对你有权利，你很难对付我。 Dalam bahasa Inggris ada kata galah rangsang itu. It's hard for you to kick against the goats. 所以在这个英文版的也有，中文也是有。 Saudara, mungkin banyak di antara kita yang nggak paham apa itu galah rangsang. 其实我们很多人不懂这个刺激杆子是什么呢？ Galah rangsang itu adalah sebuah kayu yang panjang yang ujungnya runcing. 所以这个好像一条的管子的话，它的有剑的那个可以刺激。 Itu digunakan untuk menusuk kaki kerbau yang tidak mau berjalan. 所以这个拿来刺激，就是如果水牛它不要行走， Jadi seringkali kerbau itu kalau lagi keras kepala dia nggak mau bergerak. 所以有时候这个水牛的话，如果它硬着它不要走路， Udah dipecut dia tidak mau bergerak juga. 它已经打边上，还是打边的话，还是不要走路。 Makanya biasanya pemiliknya akan menusuk kakinya dari belakang dengan kayu yang panjang itu. 所以有时候主人就是用这个长的这个什么刺激杆子的话，刺激它的脚。 Tapi seringkali kerbau-kerbau ini walaupun dicucuk kakinya dari belakang, maka kakinya justru menendang, saudara. 所以虽然从后面被刺激，这个水牛喜欢踢脚， Jadi dicucuk dari belakang, kakinya tendang lagi ke arah kayu itu. 所以被刺激的话，它又是在踢脚。 Jadi saudara bayangkan semakin dicucuk semakin dia berdarah-darah karena dia tendang ke arah kayu yang tajam. 所以它越踢脚的话，它越出血。 Jadi rupanya Saulus mendengar suara itu bahwa selama ini kamu menendang ke galah rangsang. 所以保罗长久以来的话，听到他就是一直在踢子。 Tentu kita bertanya, kapan itu Saulus menendang ke galah rangsang? 所以我们在问这个扫罗什么时候用脚踢刺上帝呢？ John Stott pernah membuat penjelasan ini dalam bukunya. 所以这个约翰 Scott 的话，他曾经说明在他的书里面， Dia mencatat 3 kali sebenarnya
menggambarkan galah rangsang di dalam hidupnya Saulus. 所以他是说这个扫罗的生命的话，有3次在做这个交替。 Yang pertama itu adalah sebenarnya Saulus itu sudah mendengar sendiri tentang Yesus. 就是第一，扫罗自己曾经听过这个主耶稣， Bisa jadi mereka mungkin pernah berpapasan, saudara. 有可能他刚好是路过， Bisa jadi mungkin bahkan Saulus itu melihat dan mengikuti bagaimana Yesus melakukan mukjizat dan mengajar. 有可能他曾经观察过或者看过，从远方看过，就是主耶稣怎么行神迹。 Hampir bisa dipastikan dia juga ada di malam waktu Yesus diadili di pengadilan agama. 所以当主耶稣受这个法庭的时候审判，他也应该也会在。 Dia juga mungkin melihat bagaimana Yesus disalibkan. 他也亲眼看到主耶稣怎么被钉十字 Bisa 架， jadi dalam hatinya itu merasa kagum melihat orang ini. 有可能他感为敬佩， Mungkin Saulus terpesona dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. 有可能他对主耶稣的教导感到敬佩。 Tapi setiap kali dia merasa kagum dan terpesona, dia menepis kekaguman itu. 但是他每一次感到敬佩，他就是拒绝， Dia tidak mau mengakuinya. 他不承认。 Dan waktu dia menepis dan tidak mengakuinya, disitulah dia menendang ke galah rangsang. 所以当他否认的时候，那就是他在做一个交替。 Yang kedua adalah ketika Stefanus dihukum mati. 第二点，在这个史提反被受审判， Dicatat di sana bahwa Saulus ada di sana. 在圣经记载扫罗在其中， Dia melihat bagaimana Stefanus itu akhirnya mati dirajam, saudara. 所以他亲眼看到史提反怎么被这个丢石头死。 Waktu Stefanus dirajam, dia bukannya memaki-maki atau mengutuki orang-orang yang menimpuki dengan batu. 所以当史提反被丢石头的时候，他不是辱骂所有的人， Stefanus malah menengadah ke atas dan menaikkan doa, dia minta pengampunan dari orang-orang ini. 他反而高举仰望，求上帝赦免。 Tentu Saulus juga bingung melihatnya. Kenapa orang ini yang sudah mau mati tapi masih mendoakan orang yang menghukum dia? 所以他也是可能不懂为什么这个快死的人，他还要为四周围就是已经逼迫他害他的人祷告呢？ Tapi di situ pun Saulus menepis pikiran-pikiran itu. 那但是在其中，扫罗又再一次否认， Disitulah dia menendang ke galah rangsang. 再一次他用他的脚踢刺上帝了。 Saulus juga bisa melihat iman yang hebat pada orang-orang yang dia aniaya, saudara. 所以他也看到这个他所逼迫的人有一个伟大的信心。 Setiap kali dia menangkap orang-orang Kristen, dia tekan orang-orang itu, tapi orang-orang Kristen itu tidak mau mendinai atau menyangkal imannya. 所以他每次抓这个逼迫这些基督徒都不要否认上帝。 Dia tentu heran, iman macam apa ini? Udah disiksa, udah dianiaya, tapi tetap teguh percaya kepada Kristus itu. 所以他不懂这个怎么样的一个信心，虽然受到逼迫的话，他还是仍然要信呢。 Mungkin dia mulai ragu melihatnya. 他开始怀疑， Kenapa ada orang mau mati buat Yesus? 为什么有些人为主死呢？ Tapi dia mengeraskan hati. 但是他硬着心， Saulus menendang ke arah galah rangsang. 所以再一次扫罗用他的脚踢刺。 Bapak Ibu Saudara-saudara, begitulah orang yang menentang Tuhan. 这就是人抵挡上帝的人， Bukti-buktinya sudah terlihat jelas. 就是证据已经看得很清楚。 Logikanya mengatakan kepada dia demikian. 他的示意已经对他来说， Sesungguhnya dia tidak bisa membantah bahwa Yesus itu adalah anak Allah. 所以他不能否认主耶稣是神的儿子， Tapi dia mengeraskan hatinya. 但是他硬着心， Dia menendang ke galah rangsang. 所以他再次用他的脚踢刺了。 Begitulah orang yang menentang Tuhan, bodoh dan keras. 这就是抵挡上帝的人，就是愚笨，还有硬着心， Seperti kerbau yang dicucuk tapi menendang ke arah galah rangsang. 就如这个受踢刺的这个水牛，他还是仍然用他的脚踢刺。 Begitulah kerasnya orang yang menentang Tuhan, saudara. 这就是抵挡上帝的人的心那么强硬， Dan Saulus begitu keras menentang Tuhan. 到这个扫罗那么强硬抵挡上帝。 Tapi kepada orang yang keras ini Tuhan menyatakan kasih-Nya. 但是对这个抵挡上帝的人，这么硬抵挡上帝的人，
上帝表明他的爱。 Perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus itu mengubah seluruh pikirannya. 所以他亲眼遇到耶稣，改变他的生命。 Saudara, apa yang bisa kita pelajari tentang Allah di dalam perjumpaannya dengan Saulus ini? 所以从这个上帝，扫罗遇到这个上帝的，我们可以学习到什么？ Saudara, Allah adalah pihak yang selalu berinisiatif untuk memulai relasinya. 所以上帝是他主动开始打关系， Bukan manusia yang memulainya, tapi Allah yang lebih dulu memulainya. 而不是人主动打关系。 Allah lah yang lebih dulu berbisik di dalam batin kita dan mengatakan, marilah datang padaku. 所以上帝主动开始跟我们说，你要来我这边。 Dia bahkan lebih dulu mengasihi kita pada saat kita tidak menyadarinya. 甚至我们没有醒悟到他的爱，他已经首先爱我们。 Sebelum kita sadar bahwa kita membutuhkan kasih Tuhan, Dia sudah mengasihi kita. 所以我们还没有醒悟到，我们说上帝的爱，他已经先爱我们。 Bahkan kalau hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa mengatakan, aku mengasihi Tuhan, itu hanya karena Tuhan lebih dulu mengasihimu. 如果我们现在可以说我爱上帝的话，那是因为什么？他先爱我们。 Ini juga yang terjadi pada Saulus. 这就是扫罗所发生的。 Saulus sadar betul bahwa kasih Allah kepada dirinya itulah yang mengubah dia. 所以扫罗醒悟到上帝对他的爱的话，就是改变他的生命。 Kepada orang yang jahat ini, yaitu Saulus ini, Allah menyatakan kasihnya. 所以对这个这么可恶的人，就是扫罗，上帝表明他的爱。 Allah menangkap Saulus. 就是上帝抓住保罗， Saulus dalam keadaan yang sangat jauh sekali dari Tuhan. 就是扫罗当时是非常远离上帝， Dia penuh dengan kesombongan. 他充满骄傲， Dia penuh dengan kebencian kepada orang Kristen. 而且怨恨了这个信主的 Dia 人， penuh dengan kemarahan kepada orang Kristen. 他非常充满怒气愤怒。 Tapi kepada orang seperti ini Tuhan menangkapnya dan Tuhan menyatakan kasihnya. 就是对这种人的上帝是抓住他。 Saudara, mungkin kita juga orang yang sedang berjalan menjauh dari Tuhan. 有可能我们认为就是已经走向远离上帝的人， Mungkin kita sedang berada dalam posisi menentang Tuhan. 有可能我们在这个抵挡上帝的一个位置。 Dalam hati kita tahu bahwa kita sudah bersalah. 在我们心里知道我们已经犯错了， Tapi kita malah menendang ke galah rangsang. 而我们反而就是用我们的脚踢刺上帝。 Kita tidak mau tunduk, 我们不要低头， kita tidak mau taat. 我们不要遵守。 Ketahuilah saudara, sejauh apapun kita dari Tuhan, ternyata Tuhan mampu menangkap kita kembali. 所以无论我们已经远离上帝多远的话，他有能力抓住我们。 Saulus mengejar orang-orang Kristen untuk dia bunuh. 所以扫罗追杀这些基督徒， Tapi Kristus mengejar dia dengan kasihnya. 但基督用他的爱去追扫罗， Untuk membawa Saulus kembali kepada kasihnya 就 Tuhan. 是要用他的爱带回扫罗。 Paulus sadar betul bahwa kalau bukan Tuhan yang lebih dulu mengasihinya, dia tidak mungkin ada pertobatan. 保罗醒悟到，如果不是上帝先爱他，他不可能悔改。 Sehingga dia yang dulunya pembenci orang Kristen, dia sekarang begitu mengasihi orang Kristen. 所以他之前他非常怨恨基督徒，他现在很爱主。 Yang dulunya dia adalah pembantai, sekarang dia menjadi orang yang pembawa kabar baik. 所以以前他是逼迫上帝的人，现在他是带福音。 Dulunya dia menentang dan memberontak, sekarang dia mengikut Kristus dan menyerahkan dirinya bagi Kristus. 所以以前他是抵挡的话，他把生命奉献给上帝。 Saudara bayangkan, sebelumnya dia berjalan ke Damsyik dengan gagah dan penuh keyakinan. 所以他之前到大马士那边很骄傲的过去， Dia punya otoritas, dia punya kuasa, tidak ada yang mampu menghentikan dia. 所以他非常有权利，没有一个人可以停住他。 Tapi sekarang dia masuk ke Damsyik, tidak bisa berbuat apa-apa. 但现在他进了大马士就不能做什么， Dia tidak bisa melihat, 他看不见， dia tidak berdaya, 他是无能为力 dia 的， nggak punya kekuatan. 他没有力量了。 Tuhan mempersiapkan Saulus untuk suatu pekerjaan yang lebih mulia. 所以上帝在准备保罗有更荣耀的工作， Tuhan ingin menjadikan Saulus sebagai seorang pengabar Injil. 所以上帝在准备保罗要传扬他的福音。 Tapi Tuhan harus lebih dulu menghentikan dan mengosongkan dirinya.
所以他必须要停住这个扫罗，而且要倒去虚空这个扫罗， Tuhan harus menghancurkan dia dulu. 他要毁坏了这个扫罗， Supaya kemudian Tuhan memakai dia. 所以让上帝可以使用他。 Saudaraku, ternyata yang Tuhan cari dalam diri kita ini bukan kemampuan-kemampuan. 所以其实上帝找我们不是我们的能力， Bukan kebisaan apalagi kekayaan. 不是我们能做什么，不是我们的财物。 Yang Tuhan cari dalam diri kita adalah hati yang taat. 所以上帝在寻找我们是什么？一个遵守的心。 Yang Tuhan cari adalah kerendahan hati dan sikap yang berserah kepada Dia. 所以上帝在寻找一个谦卑的人，而且交托仰望神的心。 Saudara, maukah kita datang kepada Tuhan? 我们是否愿意来到他的面前呢？ Saya ingin menutup renungan ini dengan satu kisah yang saya pernah dengar pada waktu saya masa remaja. 就是我要用一个故事做结束，因为我小时候听到这个故事， Ini sebenarnya kisah yang biasa saja. 这个是平凡的故事。 Tapi waktu saya masih remaja, saya mendengarkannya dengan hati yang bergetar. 但我在少年的时候，我觉得我被受感动， Dan sepanjang waktu setelah saya dewasa, saya udah gak pernah dengar lagi kisah ini, saudara. 所以我后来长大之后，我也没有听过这个故事了。 Waktu saya mempersiapkan khotbah saya ini, entah kenapa tiba-tiba muncul kisah ini. 所以当我准备这个讲道的，突然间我想到这个故事， Saya ingin menceritakannya kepada saudara. 所以我想为大家诉说。 Ada seorang narapidana yang akan segera menyelesaikan masa tahanannya selama 20 tahun. 有一个人就是已经度过20年在监狱了， Lalu seorang pendeta yang melayani di gereja itu bertanya kepada dia, kamu kalau sudah keluar nanti mau kemana? 所以有一位牧师他问了你你出来之后你要到哪里呢？ Lalu orang ini mengatakan, saya nggak tahu mau kemana katanya. 我不知道要往哪里去。 Lalu bapak pendeta bertanya, kamu masih punya keluarga nggak? 后来牧师就问你还有家人吗？ Lalu dia bilang, saya masih punya mama. 我还有妈妈， Tapi saya tidak yakin apakah mama saya bisa menerima saya kembali. 但我不确定，我不知道我妈妈还可以还接受我吗？ Saya sudah 20 tahun tidak melihat dia. 我已经20年没有看到她， Saya sudah berbuat jahat kepadanya. 我已经做可恶的事情， Rasanya saya tidak berani kembali kepada dia. 我没有勇气回到我妈妈。 Lalu pendeta itu mengatakan, bikin surat lah, tulis surat kepada mamamu. 后来牧师就告诉他，你就写一封信嘛，给妈妈。 Lalu orang ini menulis surat kepada mamanya. 后来这个人就写一封信给他的妈妈， Dia mengatakan bahwa aku akan bebas dari penjara ini beberapa hari lagi. 所以他就写了，妈妈，再过几天我会被释放出去 Tapi，aku tidak yakin apakah engkau menerima aku kembali. 但是我不确定你是否还接受我， Bolehkah aku minta sesuatu darimu katanya. 我是否可以邀请一件事情吗？ Aku nanti akan naik kereta yang biasa lewat depan rumah kita. 所以我要坐车子经过我们家的前面。 Maukah mama mengikat di pohon di depan rumah kita sehelai kain putih kalau kau ingin menginginkan aku pulang. 如果你想要我回家的话，你就是在我们家的前面一棵树，你就是用这个白色的抹布绑起来。 Kalau aku melihat sehelai kain putih diikatkan di dahan pohon di depan rumahku, artinya kau menginginkan aku. 如果我看到有一块白色的抹布的话，绑在这个树上，我就知道你要我回家。 Tapi kalau aku tidak melihatnya, maka aku akan melanjutkan dengan kereta itu dan pergi dan tidak akan menemui lagi. 如果我没有看到的话，我可能继续坐火车过去了。 Itu isi suratnya. 这就是这封信的 Lalu 内 di 容。 hari pembebasan, akhirnya dia pulang dengan kereta dari penjara menuju rumahnya. 所以他那一天他被释放的话，他坐火车回家了。 Bapak pendeta itu mendampingi dia selama perjalanan. 所以这一位牧师就是陪着他， Dia gelisah sekali, dia tidak tahu apa yang akan dia lihat. 他很着急，他不知道他会看到什么， Lalu dia mengatakan kepada Pak Pendeta, aku tidak sanggup melihat ke jendela. 所以他对牧师说：“我好像没有胆量看窗外， Mau nggak kamu yang melihat dari jendela, apakah ada kain putih di depan rumahku? 有可能不如牧师帮我看窗外。” Akhirnya ketika kereta itu mulai bergerak mendekati rumah itu, Bapak Pendeta melihat dari jendela.
所以当这个火车靠近他的家，这个牧师看到窗外了。 Tapi waktu melihat ke jendela, si Pak Pendeta diam saja. Waktu melihat dari jendela, Pak Pendetanya diam aja. 所以当这个牧师看到的话，他就说安静了，不说。 Orang ini gelisah, Pak Pendeta, ada nggak kain putihnya? 所以他很着急，他问牧师有没有那一块白色的布呢？ Dia mulai panik, dia pikir mamanya tidak mau menerima dia. 所以他很着急，他认为他的妈妈不要接受他。 Lalu kemudian Pak Pendeta mengatakan begini, 后来这个牧师对他说 aku tidak melihat satu helai kain putih di pohon itu. 所以我没有看到在树上有一块白色的抹布， Tapi aku melihat banyak sekali kain putih, bahkan sampai menutupi seluruh pohon itu. 但是我看到就是整棵树的话，都是被这个白色的布条把它盖住了。 Nampaknya mamamu takut, khawatir kalau hanya satu helai kain kau tidak melihatnya. 有可能你妈妈担心，如果只有一块抹布白色的，你看不到。 Dia membuat pohon itu semua menjadi putih untuk mengatakan kepadamu betapa besarnya kasihnya kepada 所以 kamu. 他把整棵树的话用这个白色的抹布盖住了，他要对你说，妈妈对你的爱多么大。 Anak itu akhirnya pulang kembali kepada mamanya karena dia tahu mamanya mengasihi dia. 所以最后这个孩子都要回到他家里，因为知道妈妈很爱他。 Saudara, mungkin hari ini ada yang merasa terlalu jauh dari Tuhan. 有可能今天你就觉得已经离开上帝很远， Mungkin Anda merasa bahwa ada banyak dosa-dosa yang Anda tidak bisa ampuni sendiri karena terlalu besar. 所以有可能甚至你有很大的罪恶的话，你自己不能饶恕自己。 Saudara merasa Tuhan pasti tidak mengampuni kita. 有可能你觉得上帝不可能饶恕我们。 Kabar baik hari ini adalah tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. 所以好消息，没有很大的罪恶，上帝不能解决的。 Saudara, kita ini seringkali putus asa kalau melihat orang lain tidak bisa berubah. 所以我们经常看到别人不能改变的话，我们感到灰心了、失望。 Puji Tuhan, Tuhan tidak pernah putus asa melihat kita. 所以感谢主，上帝从来没有失望过。 Saya pernah melihat orang tua yang putus asa melihat anak remajanya nakal sekali. 所以我看到父母对他的这个少年孩子的话，感到灰心失心了， Dia 失望。 mengatakan kepada saya, Astri, aku udah nggak kuat lagi sama anak ini. 他对我说：“传道，我已经受不了了。 Setiap hari dia pulang malam, kadang pulang pagi. 有可能他们每天回家可能是很晚或者早上才 Kadang 回 dia 2 家， hari nggak pulang, nggak tahu pergi kemana. 甚至有时候2天不回家，不知道去哪里。 Kalau saya tegur, dia marah-marah dan maki-maki saya ibunya. 如果我责备他的话，他就辱骂我。 2 hari yang lalu dia berantem dengan bapaknya dan dia bawa parang besar, dia kejar bapaknya. 所以2天之前，他跟他的爸爸吵架，后来他带着一把刀追杀他的爸 Dia 爸。 mengatakan, Astri, aku putus asa sama anak ini. 他对我说：“我已经失望了。 Saya hanya bisa mengatakan, Bu, kau tidak bisa mengubah hati anakmu. ”所以我只能说，妈妈，你不能改变孩子的心， Manusia tidak bisa mengubah hati orang. 所以人不能改变人的心， Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati orang. 只有上帝可以改变人的心。 Bawa dia dalam doamu. 你要把他带到你的祷告， Hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan hati anakmu itu. 所以只有圣灵能改变你孩子的心。 Saudara, apakah Anda juga punya keputusasaan? 难道你有一个失望的心吗？ Karena ada orang-orang tertentu dalam hidupmu yang kau pikir tidak pernah berubah ini. 有可能在你的生命当中，有些人你觉得改不了， Ketahuilah bahwa Tuhan mampu mengubah mereka. 所以你要知道，上帝有能力 Selalu ada 改变他 harapan 们 di。dalam rumah tangga yang penuh konflik. 就是每一次在吵架的家庭都有希望， Selalu ada harapan pada orang-orang yang kita anggap tidak akan pernah bisa berubah. 所以对这个没办法我们不能改变的人还是有希望。 Karena tidak ada masa lalu yang terlalu gelap di hadapan Tuhan. 所以在这个过去的没有对上帝来说，过去没有太黑暗的。 Tidak ada manusia yang terlalu jauh yang kasih Tuhan tidak pernah bisa jangkau. 所以没有人就是太远的人，对上帝来说他没办法寻找回来。 Tuhan sanggup menjangkau mereka. 的上帝有能力寻找他们， Kasihnya terlalu besar. 因为他的爱太大了， Dia telah menyatakannya dengan jelas kepada kita. 所以已经很明确的向我们表明，
kasihnya kepada kita mengatakan kepada kita hari ini, mari datanglah. 所以他对我们的爱就是对我们说：“你来到我这边。” Maukah kita datang pada Tuhan? 我们是否愿意来到他这边？ Maukah engkau juga membawa anak-anakmu dalam doa? 所以你是否愿意把你的孩子带到上帝面前 Maukah 呢？ engkau membawa pasangan-pasanganmu yang kau pikir tidak bisa berubah dalam doa? 有可能我们认为我们的配偶不能改变，也把他带到祷告里。